yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, padang thayyibah, wa rabbun ghafur. Sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk memberkati lagi pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita mengadakan talaki mingguan kita pada pagi ini, yang pada asalnya kita start pada jam 9.30, tapi hari ini dan juga esok kita buat awal sikit, kita start pada jam 8.30. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki online kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Suara okey? Biar gambar tak apa. Yang penting suara je. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita pada bulan Ramadan ini kita akan bincang berkenaan dengan bab puasa ataupun kitabus shaum. Jadi kita sampai kepada perkataan Imam Nawawi wal ihtiyatu situ tak? Alla ya'kula akhiran nahari illa biyaqin wa yahillu bil ijtihadi fil asah. Maksudnya wal ihtiyat dan ihtiyat. Ihtiyat maksudnya langkah berhati-hati, berwaspada. Bahawa tidak makanlah ia kembali kepada seorang yang berpuasa akhiran nahar pada penghujung siang hari illa biyaqin melainkan dengan yakin. Jadi kata Imam Nawawi bahawasanya orang yang berpuasa pada penghujung siang hari dia tidak boleh makan melainkan dengan yakin. Yakinnya masuk waktu. Maksudnya yakinnya lenyap matahari. Yakinnya terbenang matahari. Selama mana tidak yakin terbenang matahari, selama mana tidak yakin lenyap matahari, maka hak yang paling comelnya, hak yang paling ihtiyatnya, hak yang mengambil langkah berwaspada, berhati-hati adalah dia tidak makan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana apa hak yang kita tahu bahawasanya penghujung pelaksanaan ibadat puasa kita adalah apabila terbenang matahari. Sebab itulah kata Rasulullah, apabila gharabatis syams faqad aftara as-shaim. Apabila terbenang matahari maka sesungguhnya telah berbuka dah oleh orang yang berpuasa. Maka kita jangan berbuka sebelum daripada yakinnya terbenang matahari, sebelum daripada yakinnya masuk matahari. Hak tu hak yang comel. Namun menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sangkaan kuat bahawasanya matahari telah terbenang, maka ketika tu dalam bahasa Arab dipanggil dhan. Dhan ni sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat bahawasanya matahari telah terbenang melalui ijtihad, maka ketika tu boleh dah dia berbuka. Sebagai contoh, dia tengok kalendar. Kalendar tu dipanggil ijtihad. Ijtihad ahli falak menetapkan bahawasanya matahari terbenang pada waktu-waktu sekian. Maka boleh dia berbuka. Boleh dah dia berbuka. Dia ijtihad, dia hanya menghasilkan dhan. Hak yang menghasilkan yakin adalah kita tengok sendiri matahari pada hari hak yang terbabit ataupun pada hari tersebut kita tengok sendiri matahari dengan mata kepala kita, tengok pada kaki langit memang terbenang dah matahari, maka ketika itu yakin dah masuk waktu berbuka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana cuba buat perincian lagi. Sekarang ni kita nak buka. Mesti kita nak buka saat itu, mesti kita kena pastikan matahari terbenang. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Thumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian hendaklah kamu menyempurnakan puasa sehingga kepada malam hari. Perkataan al-lail dalam bahasa Arab ia bermula
mabda'uhu, permulaannya adalah min ghurubis syamsi, daripada terbenang matahari, itu lail. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala khabar dalam Quran, mung kena sempurnakan puasa hingga kepada malam, maksudnya hingga kepada terbenang matahari, maka ketika kita berada pada penghujung siang hari, dia ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita yakin matahari terbenam dengan kita melihat dengan mata kepala kita. Kita tengok dengan mata kepala kita matahari terbenam. Maka ketika tu boleh kita berbuka puasa. Bahkan afdal kita berbuka puasa sebab ta'jilu al-fitri di antara perkara yang dituntut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kuat sangkaan bahawasanya matahari telah terbenam tapi tidak yakin. Yang mana kuat sangkaan saat itu dia mungkin terjadi dengan ijtihad kita dan mungkin tidak bukan dengan ijtihad kita. Jadi kalau terjadi dengan ijtihad kita, maksudnya dengan kebersungguhan kita mencari bukti dan alamat bahawasanya matahari itu telah terbenam, maka boleh kita berbuka puasa. Kita tengok jam sebagai contoh. Kita dengar gabang itu sebagai contoh. Ataupun kita ada wirid kita yang mana lepas daripada kita sembahyang asar, lepas-lepas dah, kalau kita baca Quran sampai ke 3 juzuk ataupun 4 juzuk, masuk dah waktu maghrib. Jadi hari ni pun kita buat begitulah. Kita nak tengok punjang tapi kita tengok 4 juzuk aku baca Quran. Sama dengan kemarin. Jadi bermakna masuk dah waktu maghrib. Atau dipanggil ijtihad dengan wirid. Maka boleh dia berbuka puasa. Dia ijtihad hanya menghasilkan zon sahaja, kuat sangkaan. Yang ketiganya kuat sangkaan masuk waktu tapi tanpa ada alamat. Tanpa ada bukti. Tanpa ada sandaran. Maka tidak boleh. Tidak boleh kita berbuka puasa. Dia zon, sangkaan yang kuat, masuk dah waktu maghrib, boleh kita berbuka puasa dengan sangkaan tersebut adalah sangkaan yang terjadi dengan sandarangnya adalah ijtihad. Dengan sandarangnya ada bukti-bukti, ada alamat-alamat. Baik, okey, 3 dah. Yang keempatnya adalah syok. Syok ni masuk lagi ya waktu, masuk kedak lagi ya waktu. Maksudnya terbenang kedak lagi matahari, terbenang kedak lagi matahari, maka tidak boleh kita berbuka. Tak boleh kita berbuka. Haram kita berbuka. Kerana benda? Kerana apabila kita syok, masuk kedak lagi, maka ketika tu dikirakan belum lagi masuk. Kerana kita berada pada siang hari, cuma kita syok berlaku lagi malam, berlaku kedak, maka asalnya al-aslu al-adam. Begitu kaedah fiqh menyebut, asal tidak ada. Ketika kita syok, perkara yang baharu akan terjadi, sama ada dia ni terjadi ataupun belum lagi, maka dikirakan belum lagi. Sebab itulah dalam kaedah fiqh menyebut al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal barang yang telah ada di atas keadaan sebelumnya. Jadi ketika kita berada pada siang hari, tiba-tiba kita syok, malang kedak lagi, maka dikirakan siang hari. Dikirakan belum lagi terbenang. Maka makan ketika belum lagi terbenang adalah diharamkan. Sebab tidak boleh dia berbuka puasa ketika itu. Kalau dia makan juga, maka batal puasa dia. Okey, itu 4 perkara hak yang perlu kita kena faham, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yahillu bil ijtihadi fil asah, dan halal. Halal maksudnya halal makan pada akhir siang hari. Wa yahillu ay al aklu akhiran nahar bil ijtihad. Maksud benda bil ijtihad dengan ijtihad. Dengan ijtihad maksudnya dengan dia mencari sandaran-sandaran alamat-alamat yang pada kuat sangkaannya bahawasanya matahari telah terbenam. Maka ketika itu boleh dia berbuka. Mengikut qaul al-asah. Jadi bermakna muqabil asah tetap tidak dibolehkan. Mesti dengan yakin. Baik. Seterusnya katanya, wa yajuzul aklu idza dhanna baqa'al lail. Dan harus makan apabila dhanni kuat sangkaan baqa'al lail, masih berbaki malam. Ni tadi dalam masalah berbuka, hak ni dalam masalah bersahur. Dalam masalah makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu sehingga nyata benang yang putih dari benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Jadi maksudnya kita boleh makan pada malam hari, boleh kita minum pada malam hari, boleh kita melakukan perkara yang
membatalkan puasa pada malam hari sehingga nyata keluar fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga nyata keluar fajar. Nyata, jelas keluar fajar. Maka ketika kita berada pada malam hari, tiba-tiba kita dalam hati kita tidak yakin masih lagi kekal malam. Maksud benda tidak yakin, kita tidak yakin 1% masih lagi malam. Bukan hanya kuat sangkaan, zon saja masih lagi berbaki malam. Maksudnya ada kemungkinan yang kecil. Mungkin 20%. Mungkin 10% bahawasanya fajar telah keluar. Tapi kita tidak yakin fajar telah keluar. Kita tidak yakin fajar telah keluar. Jadi sekarang ni daripada sudut kuat sangkaan masih lagi malam. Tapi ada kemungkinan yang tipis, kemungkinan yang lemah. Fajar telah keluar, maka ketika itu masih lagi boleh makan. Masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum. Baik. Itu maksud dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kuat sangkaan bahawasanya malam lagi masih lagi berbaki, apabila kata kuat sangkaan ia memberi maksud bahawasanya ada kemungkinan 10% ataupun 20% ataupun 30% fajar telah keluar, tetapi kita tidak yakin fajar telah keluar, maka ketika itu masih lagi boleh kita makan. Masih boleh kita makan. Tak ada masalah, boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Imam Nawawi, qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, wa kadza law syak, seperti ini sekiranya syak. Sekiranya syak. Law syakka ay law syakka baqa al-lail. Dia syak malam masih lagi kekal. Maksud dia syak, kuat sangkaan fajar telah keluar. Hanya syok sahaja. Maksudnya hanya 20% sahaja malam masih lagi kekal. Maksudnya dia tidak yakin. Dia tidak yakin malam masih lagi kekal dan tidak yakin fajar telah keluar. Tetapi apa yang kuat pada hati dia, fajar telah keluar. Dan syok masih lagi kekal malam. Syok masih lagi kekal malam. Malam ada kedok lagi ni ya. Macam berat keluar dah fajar. Itu maksud dia. Maka kata Imam Nawawi, masih lagi boleh makan. Sebab selama mana tidak yakin. Selama mana tidak yakin. Fajar keluar. Selama mana tidak yakin. Fajar keluar. Selama tu boleh makan. Selama mana tidak yakin fajar keluar, selama tu boleh makan. Jadi apabila kita syok. Syok masih lagi kekal malam, syok masih lagi kekal malam, maka ketika tu kata ulama masih lagi boleh kita makan. Sebab dia gini kaedah yang perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal barang yang telah ada di atas barang yang telah ada. Bagaimana kedudukan dia sebelum daripada ni? Kalau sekiranya kita syok, maka kita kena kembali kepada asal. Sebab itulah kata ulama, dalam kita syok malang ke siang, maka kita kena ambil malang. Sebab al-aslu baqa'ul lail, asal kekal malam. Ketika kita syok siang ke malang, sedangkan kita berada pada siang hari, maka kita hukumkan masih lagi siang. Sebab al-aslu baqa'un nahar. Itu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud perkataan Imam Nawawi, qultu wa kadza law syakka wallahu alam. Sama juga syok, bukan hanya zon saja, syok pun sama juga, wallahu alam. Cuma dalam masalah ni perlu kita kena hurai satu lagi, ni benda yang penting juga. Jadi daripada segi hak paling afdal, jangan kita makan ketika kita syok. Jangan kita makan ketika kita syok bahawasanya fajar telah keluar. Syok fajar keluar dah jangan kita makan. Hak tu paling afdal, hak tu paling comel. Sebab tu dalam kitab fiqh dia kata ni, disunatkan kita tidak makan dan minum ketika sampai di waktu syok, sama ada fajar keluar ataupun tidak. Hak tu paling comel. Namun daripada segi hukumnya masih lagi boleh kita makan, masih lagi boleh kita minum selama mana tidak jelas fajar telah keluar.
Nak tahu jelas ke tak, tengok ah. Tengok di kaki langit. Macam tak keluar lagi. Keluar dah. Macam tak keluar lagi ni. Okey, kita syok. Ya ke tak Ke terfajar tu ke benda tau. Tak jelas lagi. Maka boleh kita makan. Tak ada masalah. Maksudnya kalau kita makan, tak salah. Sah puasa kita. Okey. Lepas daripada kita makan, dia akan ada 3 kemungkinan. Sama juga, orang yang zon, waktu berbuka telah masuk. Tak yakin waktu berbuka telah masuk. Zon, kuat sangkaan dengan ijtihad dia. Maka lepas daripada dia berbuka, maka mungkin ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, okey, kita cerita selesai dulu masalah bersahur. Jadi dia berada pada penghujung malam. Dia pun sangkaan dia bahawasanya malam masih lagi berbaki. Jadi bermakna dia syok, ada kemungkinan yang tipis fajar telah keluar, tapi tidak nyata fajar telah keluar, maka boleh dia makan. Dia pun makan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Makan ketika tu boleh. Sah makan dia. Cuma lepas daripada tu, dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sampai ke mati tak tahu. Pada hakikatnya masa dia makan saat itu, fajar keluar dah ke tak, dia tak tahu. Sangkaan dia, kadang-kadang sangkaan kita betul, kadang-kadang sangkaan kita tak betul. Sampai ke mati tak tahu. Masa dia makan tu betul tak fajar keluar ke tak keluar lagi, tak tahu. Okey, sepakat ulama mengatakan puasa dia sah. Tak ada masalah. Okey, sebab dia tidak jelas lepas daripada tu sampai ke mati. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, lepas daripada dia makan tu, ternyata apa yang jelas baginya, memang fajar tak keluar lagi. Memang betul. Sangkaan dia tu memang betul. Lepas daripada tu, sangkaan dia saat itu bertukar menjadi yakin. Masa dia makan, sangkaan dia fajar belum lagi keluar. Tapi syok-syok macam-macam, ada 10% bahawasanya fajar telah keluar. Maka dia makan. Okey, tak ada masalah dia makan. Tiba lepas daripada selesai makan, memang dia yakin bahawasanya masa dia makan hak yang zong saat itu, memang betul-betul fajar tak keluar lagi. Okey, sepakat ulama mengatakan puasa dia sah. 2. Yang ketiga, hak yang ketiga ni. Yang ketiga ni, dia zon kata masih lagi malam, dia pun makan, boleh makan. Tiba-tiba zon dia saat itu tidak betul. Nyata lepas daripada tu, rupanya keluar dah fajar. Dia silap tengok. Sepatutnya orang tengok fajar tu balik naik tau. Dia pergi tengok fajar balik jatuh. Memang tak nampak lah. Lepas daripada makan kenyang tu, baru dia pusing balik naik. Tubik dah fajar. Jadi bermakna dia silap tengok. Jadi bermakna zon dia tersilap. Apabila zon tersilap, maka apa yang disebut oleh ulama, puasa dia batal. Tapi perbuatan dia tidak salah. Sebab dia buat saat itu mengikut zahir pada sangkaan dia. Jadi tak dosa lah. Tapi puasa dia batal. Kerana puasa dia batal, kerana pada sangkaan dia makan saat itu pada malam hari. Tiba-tiba ternyata sangkaan dia tidak betul. Dan sangkaan dia tersalah. Maka sangkaan yang tersalah itu tidak boleh diambil kira. Jadi dia makan. Sangkaan dia pada malam hari. Sangkaan pada malam hari dia makan. Jadi kalau pada malam hari betul dia makan, maka sahlah puasa dia. Sangkaan pada malam hari, tiba-tiba sangkaan tu tak betul. Rupanya dia makan pada siang hari. Sangkaan pada malam hari dibuang. Jadi kira pada hakikatnya, dia makan pada siang hari. Maka puasa dia tidak sah. Batal puasa dia. Maka wajib dia kena qada balik. Okey, sama juga dengan orang yang berbuka pada penghujung siang hari. Orang yang berbuka pada penghujung siang hari. Orang yang berbuka pada penghujung siang hari, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berbuka kerana zon, bahawasanya waktu telah masuk. Dia bukan yakin. Kalau yakin dia tidak mungkin tersalah. Yakin ni tak mungkin tersalah. Dia zon mungkin tersalah. Jadi dia berbuka puasa kerana berpandukan kepada Bilal yang melaungkan azan. Baik. Jadi buka bila melaungkan azan. Tu zon. Maka dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sampai ke mati. Dia tak tahu. Hak yang dia buka saat itu betul ke? Masuk terbenam matahari dah ke? Ataupun belum lagi terbenam, dia tak tahu. Okey, maka sepakat ulama mengatakan sah puasa dia. Yang kedua,
Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada dia berbuka, dia yakin bahawasanya dhon dia masuk waktu sebenarnya pada hakikat memang masuk waktu sungguh. Okey, maka sepakat ulama mengatakan sah puasa dia. Yang ketiga, yang ketiga ni. Yang ketiga ni adalah zon sangkaan dia masuk dah waktu, patut dia makan. Ternyata pada hakikatnya belum lagi masuk waktu. Lepas daripada tu dia baru tahulah. Tok Bila bang awal 15 minit lagi sebelum daripada berbuka, Tok Bila bang dah. 15 minit lagi sebelum daripada berbuka, Tok Bila bang dah. Tu dia. Jadi sangkaan dia berpandukan kepada azan Bilal, sangkaan kuat, masuk dah waktu. Tapi sangkaan dia tak betul, pada hakikat tak masuk lagi waktu. Okey, dalam masalah ni, kata ulama, perbuatan dia makan sebelum daripada masuk waktu tak dosa kerana dia makan mengikut sangkaan kuat melalui ijtihad dia. Okey, tak dosa, tak salah. Cuma oleh kerana ia melibatkan bab ibadah, maka sangkaan yang nyata tersalah tidak diambil kira. Maksudnya dianggapkan dia bukan makan pada malam hari, bahkan dianggapkan dimakan dengan sengaja pada siang hari. Maka ketika tu batal puasa dia. Wajib dia kena qada semula. Tu kita kena faham. Dan baru ni antara isu yang hangat diviralkan di Facebook dan seumpamanya adalah berkenaan dengan Tok Bila sila azan. Sebelum daripada masuk waktu dia azan dah. Sebelum daripada masuk waktu dia azan dah. Baik. Kalau yakin bahawasanya dia berbuka puasa sebelum daripada waktu, maka wajib kena qada balik. Sebab masa dia buka saat itu, sangkaan dia masuk waktu dah. Berpandukan kepada azan Bilal. Tiba-tiba sangkaan dia tidak betul pada hakikatnya. Maka sangkaan tersebut tidak diambil kira. Dia makan saat itu tidak dikirakan pada malam hari. Sebab sangkaan pada malam hari tak kira. Sebab sangkaan tu tersalah. Kena kira dia makan pada siang hari. Dan dia makan dalam keadaan dia sengaja. Dalam keadaan dia tahu dia sedang berpuasa. Maka ketika tu batal puasa dia. Dalam kaedah fiqh menyebut la ibrata bi-dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira. Tidak boleh diiktibarkan dengan dhann, sangkaan yang nyata tersalah. Sangkaan masuk waktu, dia pun makan. Sangkaan tu salah, maka sangkaan masuk waktu tidak dikira. Maksudnya dianggapkan dia bukan makan pada masuk waktu, tapi makan sebelum daripada masuk waktu. Tu kita kena faham. Dan antara kaedah fiqh yang penting juga, yang berkait dengan permasalahan yang kita bincang ni adalah al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Sebab itulah kalau orang belajar fiqh, dia tidak akan pertikai pandangan majoriti ulama, pandangan hak yang difatwakan bahawasanya wajib dia kena qada balik bagi orang hak yang makan sebelum daripada masuk waktu berpandukan kepada azan yang dilakukan oleh Bilal yang tersilap. Jangan layanglah kepada orang hak yang tidak belajar, tidak melalui disiplin ilmu. Ambil daripada kitab tu, ambil daripada kitab ni, kata-kata ulama tu, kata-kata ulama ni. Pandangan majoriti ulama yang mengatakan wajib kena qada saat itu, dia tidak tahu apakah hukum dia, apakah sandaran dia. Dia ada sandaran dia, ada hukum dia. Di sana ada kaedah fiqh yang dibuat oleh ulama setelah daripada ulama mengkaji hukum-hukum fiqh secara keseluruhan, lalu ulama meletakkan satu kaedah, al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Perkiraan pada ibadat adalah dengan apa hak yang ada pada sangkaan mukallaf dan dengan apa hak yang ada pada hakikatnya. Maksudnya tidak sah sesuatu ibadat melainkan kena cukup dua syarat. Syarat yang pertama, ia pada hakikatnya bertepatan dengan syarak. Yang keduanya, masa mukallaf nak buat saat itu pada sangkaan mukallaf tepat di sisi syarak. Jadi semata-mata sangkaan mukallaf tepat di sisi syarak, tetapi pada hakikatnya tidak tepat pada sisi syarak, maka ibadat tersebut tidak sah. Pada sangkaan mukallaf, masa dia makan saat itu masuk dah waktu. Masuk dah waktu. Tapi pada hakikatnya belum lagi masuk waktu. Maka ibadat dia tidak sah. Tetapi perbuatan dia tidak salah kerana dia makan atas sangkaan yang kuat, mengatakan masuk waktu.
Ni antara benda yang penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita kena tahu. Cuma selagi. Ana kena sebut juga selagi. Hak ni benda hak yang penting. Sekarang ni waktu hak yang digunakan adalah mengikut kajian falak. Takwin-takwin waktu semayang, puasa, berbuka puasa, bersahur adalah mengikut ilmu falak. Ia adalah ijtihad. Sebab benda tu telah dibuat sebelum daripada berlaku. Mengikut kaedah-kaedah ilmu falak. Maka ketika tu, perlu kita kena tahu bahawasanya ilmu falak ni apa pun, dia bukanlah berlaku ketepatan 100%. Bukan tepat 100%. Mungkin ada tersalah sikit-sikit. Dan orang hak yang buat waktu falak ni, kadang-kadang dia mengambil, dia basi sikit. Bahasa Terengganu dia basi sikit. Sebab anda pernah cakap dengan pihak-pihak yang berautoriti yang meletakkan waktu-waktu waktu semayang ni. Sebagai contoh, kita buat contoh lah. Kita di tempat kita dipanggil ada waktu yang dinamakan sebagai waktu syuruk. Jadi biasanya lepas daripada matahari naik, lepas tu boleh semayang tarawih, semayang duha, lebih kurang dalam berapa minit? 20 berapa minit ni? 25 ke berapa? Okey, lebih kurang gitulah. Baik. Tetapi sebenarnya pihak tersebut ketika dia meletak waktu tersebut, bukan dia buat tepat-tepat, tak, bukan. Bukan dia buat lebih daripada hak yang asal. Dia buat lebih, dia basi sikit. Sama juga dengan masalah waktu maghrib ke, waktu subuh ke, dia ada buat mungkin lebih sikit, mungkin kurang sikit. Jadi ada nak jelaskan masalah ni sebenarnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Tok Bila seminit sebelum daripada masuk waktu yang tertulis dalam takwin, dia bang dah. Sedangkan katakanlah maghrib pukul 7.06 lah. Tiba-tiba 7.15 dia bang dah. Kita pun buka. Jadi seminit lagi. Maka sebenarnya kita tidak boleh terus menghukumkan puasa dia saat itu batal. Kerana benda? Kerana 7.16 saat itu bukanlah berpandukan kepada kita lihat dengan mata kepala bahawasanya matahari telah terbenam. Bukan, ia adalah ketetapan dalam ilmu falak. Dan ada kemungkinan ada sedikit langkah ihtiyat. Langkah berhati-hati yang telah dibuat oleh orang yang menetapkan waktu tersebut. Dengan maksud ketika dia kaji, kalau kita tengok mengikut kajian kita, mengikut apa yang kita belajar, sekian-sekian waktu sekian matahari akan terbenam. Jadi kita lajak sikit, kita top seminit lagi untuk betul-betul matahari terbenam, orang buka puasa. Jadi apabila berlaku seminit sebelum daripada orang sebelum daripada masuk waktu, orang bang dah, akhirnya kita buka puasa ataupun 2 minit, maka cara dia adalah keesokan kita tengok diri matahari. Kita tengok diri matahari. Masuk ke tak lagi? Kalau masuk dah matahari masa kita buka saat ni tu, maka dikirakan puasa tu sah, tak perlu qada dah. Tu kita kena ingat. Dan kita kena tahu bahawasanya ulama telah membincang secara jelas, ataupun ulama mazhab dalam kitab-kitab mereka sebut secara jelas orang yang duduk dalam kawasan lembah, bagaimanakah ukuran waktu dia dengan orang yang duduk pada kawasan tinggi. Orang yang duduk atas bukit ia lain, waktu berbuka berbanding dengan orang yang duduk bawah kawasan lembah. Jadi kita sekarang ni, kita tengok matahari masuk ke dak ni melalui apa yang zahir di sisi kita. Apa yang zahir di sisi kita. Maksudnya kalau kita duduk kawasan lembah, tengok, tak ada nampak dah matahari, maka dikirakan kita telah sampai dah masa waktu berbuka. Tapi orang yang duduk pada tempat tinggi atas bukit, lambat sikit sebab dia tengok matahari dah masuk lagi. Baik. Sebab pada hakikatnya matahari dah masuk lagi. Sebab orang depan tu masih tengok matahari tinggi. Maksudnya, kita ni perlu buat mengikut apa yang kita tengok. Apa yang zahir di sisi kita. Hak tu perlu kita kena faham dalam isu ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ana pernah sebelum daripada ni dalam 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, ada seorang sahabat tu dia makan setelah daripada beberapa
minit bang subuh. 2 minit ke berapa minit anda lupa dah lah. Orang bang subuh dah dimakan. Dia tak sedar. Dia pun tanya dah mana? Orang bang dah kita makan. Anda pun kata gini, esok awak pergi patah. Sebab dia duduk di Batu Buruk. Awak pergi patah, awak tengok. Dalam waktu hak yang orang bang saat ni cuba awak tengok di kaki langit. Ada tak pergi fajar? Keluar tak pergi fajar? Keluar, maka sah puasa awak. Kalau keluar, tak sah. Sebab pada asalnya adalah fajar. Manakala waktu kita yang kita pakai ni, mengikut falak, dia adalah ijtihad. Itu kita kena faham. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walau akala bijtihadin awalan aw akhiran wa bana al-ghalatu batala sawmuhu. Sekiranya dia makan dengan ijtihad, dia sangkaan kuatnya dengan alamat-alamat tertentu bahawasanya waktu telah masuk ataupun malam masih lagi berbaki, dia pun makan. Awalan pada awal, pada mula-mula pada awal ni maksudnya ketika bersahur. Aw akhiran ataupun pada hujung. Hujung ni maksudnya ketika berbuka. Baik. Nah, itu maksud awalan aw akhiran. Katanya dia awalan ni maksudnya pada awal, ay awalan nahar, pada permulaan siang hari. Maksudnya waktu sahur dululah. Sebab sahur, lepas daripada sahur dia masuk awal. Maksudnya akhiran nahar, penghujung siang hari. Makan dengan sangkaan bahawa masih lagi malam. Dia makan dengan sangkaan masih lagi siang hari. Dia makan dengan sangkaan bahawasanya masih lagi malam. Okey, masa sahur. Yang keduanya dia makan dengan sangkaan bahawasanya pada masa waktu berbuka. Tiba-tiba nyata tersalah. Maknanya makan hari dah. Ataupun masa dia buka saat itu masih lagi siang hari. Jawab qala sawmuhu. Tu batal puasa dia. Puasa dia batal. Apabila batal, wajib dia kena qada. Dah dosa tak? Tak dosa. Sebab apa dia? Sebab masa dia makan adalah melalui ijtihad dia. Tu kita kena tahu. Apabila batal, maka wajib dia kena qada semula. Au bila dhannin, ataupun dengan tidak dhan. Saat ni bijtihadin. Au bila dhan atas pada bijtihad. Dia makan tanpa dhan, tanpa kuat sangkaan. Jadi dia makan tanpa kuat sangkaan bahawasanya malam masih lagi berbaki. Tanpa kuat sangkaan bahawasanya malam telah masuk. Maksudnya terbenam dah matahari. Walam yabinil hal. Dan padahal tidak nyata oleh keadaan itu. Lepas tu tak jelas lah lagu mana keadaannya. Tak jelas keadaan dia lagu mana. Sampai ke mati tak jelas. Maka ketika tu jawab bagi lau sahlah puasa in waqa'a fi awali, jika berlakulah ia makan saat itu pada awalnya. Kalau berlaku pada sahur sah puasa, sebab al aslu baqa'ul lail, asal kekal malam. Jadi ketika dia saat ni siang kedak dia makan. Maka selama mana tidak yakin dia makan saat itu, dalam setelah daripada keluar fajar, maka sah puasa dia. Wa batala fi akhir, dan batal pada akhirnya. Akhir siang hari batal. Sebab apa? Sebab apabila dia tidak yakin masuk dak waktu, tidak yakin masuk dak waktu, dia syok masuk terbenam dak matahari, tiba-tiba dia makan, jadi bermakna dia makan pada siang hari, maka batal puasa dia. Itu yang berbeza. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata pengarang kita. Walau sekiranya terbit fajar terbit. Wa fi famihi ta'am. Terbit ni permulaan terbit. Bukan lama dah terbit. Permulaan terbit. Aku dah faham tak? Terbit di sini maksudnya permulaan terbit. Wa fi famihi, dan ada di dalam mulutnya. Ta'amun, makanan. Fala fadahu, maka mengeluar, kehek. Mengeluarlah ia. Seorang yang makan saat ni. Dia akan ta'am. Dia kehek lalu. Dia kehek lalu. Maka sahha sawmu, sah puasa ni. Jadi kalau dia dok kehek, maka tidak sah puasa dia. Kalau kehek lalu, sah puasa dia. Dok kehek, tak sah puasa dia. Maksudnya kalau dia telang kok sedangkan fajar telah keluar, maka tak sah puasa dia. Contoh,
Dia tengah-tengah makan, tiba-tiba orang bang. Yang mana orang bang saat ni tu berpandukan kepada keluarnya fajar. Maka makanan hok dalam mulut dah nak telang, kena kehek. Dia makan tepi patah. Tengah-tengah makan, tengok baru tubik fajar. Tubik, baru tubik. Permulaan keluar. Maka hok yang duduk dalam mulut kena kehek, jangan telang. Kena kehek, jangan telang. Kalau dia kehek, sah. Kalau dia telang, maka tak sah puasa dia, batal puasa dia. Kerana dia telah telang makanan yang ada dalam mulut dia ketika fajar telah keluar, sedangkan apa yang dituntut kepada dia adalah menahan diri daripada makan, minum, jima' apabila keluarnya fajar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila seorang di kalangan kamu mendengar laungan azan sedangkan bekas masih lagi berada pada tangannya, ini masalah bersahur, maka jangan dia meletakkan bekas tersebut sehingga dia tunaikan hajatnya daripadanya. Maksudnya, pada zahirnya seolah-olah hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi orang yang sedang bersahur menghabiskan makanan yang telah ada dalam pinggangnya walaupun orang telah melaungkan azan, walaupun Bilal telah melaungkan azan. Pada zahirnya begitu. Okey, jawapannya adalah yang pertama, hadis yang kita baca saat ni ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, maka hadis tidak boleh dihujah. Yang keduanya, bahagian daripada hadis ini makul, hadis ini kita ingat dalam salah kita melihat kepada satu hadis kita kena buat ataupun jauh dalil yang berkait dengan apa yang kita bincangkan. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila mu dengar orang bang, habiskan makanan yang ada dalam pinggangmu ketika mu sedang bersahur. Tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sehingga nyata kepada kamu benang yang putih daripada benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Maksudnya, ayat ini secara jelas menyebut bahawasanya makan dan minuman atau makan minum boleh dilakukan sehinggalah penghujungnya apabila keluar fajar. Apabila keluar fajar, maka ketika itu tidak boleh lagi makan dan minum. Begitu juga di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis. Antaranya tak silap ingat adalah Imam Hakim An-Naisaburi, Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran, fajar ada dua. Kata Rasul, al-fajru fajran, fajar ada dua. Yang pertama adalah fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Fajar yang haram padanya makan dan halal padanya sembahyang. Makan tak boleh, sembahyang boleh. Iaitu fajar shadiq. Jadi bermakna, zahir hadis ini bahawasanya apabila keluar fajar, maka ketika itu fajar yang menandakan masuk waktu subuh, maka ketika itu tak boleh dah makan. Sebab Rasul kata haram makan. Jadi benda yang ada dalam mulut pun kena buang. Benda yang ada di pinggang pun tak boleh nak makan. Itu hadis Rasulullah. Baik. Manakala berkenaan dengan hadis yang kata Rasulullah kata mu dengar azan, maka ulama kata azan yang dimaksudkan kenapa azan yang pertama? Kerana kita nak menggabungkan segala dalil. Nak menggabungkan segala dalil. Sebab kita nak i'mal ke semua dalil. Jadi kalau kita hanya ambil orang bang boleh makan, jadi bermakna kita guna dalil ni tapi kita mengabaikan dalil yang lain. Maka sebaik-baiknya adalah jam'ul adillah. Kita gabungkan segala dalil. Maka yang dimaksud dengan azan yang masih lagi boleh kita makan adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Dan huraian ini disokong oleh hadis sahih yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada malam hari. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Maka mu makanlah, mu minumlah
sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa kadza, dan seperti ini, law kana mujami'an fanaza'a fil hal. Sekiranya adalah ia mujami'an, sedang bersetubuh. Tengah-tengah duduk berjimuk dengan isteri, tengok fajar terbit. Orang bang. Orang bang. Bunyi orang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi orang bang. Ataupun fajar terbit. Fanaza'a fil hal. Maka dia cabut fil hal, selalu. Cabut lalu. Maksud dia cabut lalu. Dia tinggal daripada bersetubuh. Tak bersetubuh lah. Berhenti lalu. Jangan biar sikit lagi. Tak ada. Tak ada sikit lagi. Terus tinggal. Terus cabut. Terus tinggal. Maka puasa dia sah. Tapi katanya fa'in makatha batal. Maka jika dia menunggu, maksudnya sikit lagi. Biar dulu sikit lagi. Maka batala sawmuhu. Batal puasanya. Baik. Kalau dia tinggal lalu, walaupun keluar mani selepas daripada dia cabut saat ni. Dia akak, tiba-tiba keluar mani lepas daripada tu, maka tak batal puasa. Hak yang batal puasa, bunyi orang bang, biar sudah dulu sikit lagi. Sikit lagi. Orang bang dah, sudah dulu. Tu batal puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata faslun. Syartus sawmi al-islamu wal-aqlu. Syarat puasa adalah Islam dan berakal. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi jami'an nahar. Dan mesti kena suci daripada haid dan nifas sekalian siang hari. Dia syarat puasa di sini adalah syarat sah. Kita di sana ada syarat wajib dan di sana ada syarat sah. Kita ada perbezaan di antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah apabila seorang tu cukup syarat ni, maka wajib dia berpuasa. Iaitu Islam, berakal, balik, suci daripada haid dan nifas, mampu, sehat, tidak bermusafir. Ini dipanggil syarat wajib. Yang kita nak bincang sekarang ni adalah syarat sah. Dengan maksud, orang yang nak sah puasa dia, pastikan cukup syarat ni. Kalau tak cukup syarat ni, tak sah puasa dia. Itu maknanya syarat sah. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Sepanjang siang hari. Kalau ketika dia berpuasa, tiba-tiba dia murtad, wal'iyadzabillah, walaupun sekejap, maka batal puasa dia. Walaupun tempoh 5 minit je dia murtad. Dalam pukul 1, dibaca Facebook, geruk orang murtad. Dia terkesan dengan pembawakan golongan-golongan murtad. Jadi akhirnya punah akidah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Lepas tu tiba-tiba dia jumpa kawan dia yang belajar. Kawan dia pun hurai balik ke dia. Jelaskan balik. Baru dia tahu apa yang dibawa oleh geruk murtad saat itu adalah salah. Maka dia terus bertaubat. Dia terus mengecap 2 kalimah syahadah semula. Maka ketika tu, puasa yang dia buat tu tak sah, batal puasa. Sebab berlaku murtad walaupun sekejap. Tapi tak boleh dia makan tak boleh. Jangan kata boleh makan pula, tak boleh makan. Sebab wajib dia kena imsak. Wajib dia kena tahan diri. Cuma puasa dia tidak sah dengan maksud lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini yang berasa kena sini dulu. Sepatutnya hamba kena ambil dalam lebih kurang dalam 10 minit lagi sebab kita start lewat. Cuma hamba ada satu kuliah lagi di Kemamang. Jadi hamba dalam perjalanan lebih kurang dalam hamba kena start dalam lebih kurang 9.45 lagi. Jadi hamba lebih kurang dalam 10 minit nak sampai ke tempat tersebut. Dan yang bertengah jalan dah okey. Jadi kita kena berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatan. Terima kasih kepada Ustaz Mang. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur atas anjuran Lekap. wa ta'ala a'la wa alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Lekap. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang
sangat baik pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi untuk makluman, insya-Allah pada jam 10 pagi, 10 pagi, setengah jam lagi kita akan adakan bicara Ihya Ramadan bersama dengan Ustaz Muhammad Mahyudin bin Yusuf di page kita ni insya-Allah. Jadi pakar-pakar join dan pakar share lah nanti insya-Allah. Jadi untuk pagi ini marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti.